Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah dapat kita berkumpul pada pagi yang bahagia ini untuk kita meneruskan pengajian di dalam tafsir Al-Quranul Karim. Dan kita memulakan pengajian kita dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon agar Allah menjadikan pengajian ini sebab pengampunan bagi segala dosa, dan mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat dan menjauhkan kita daripada segala bala, segala wabak, segala bencana, segala musibah di dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan bagi kita pintu kefahaman dalam agama dan diberikan taufik dapat kita mengamalkan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangannya. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita husnul khatimah dan mengumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Maka kita masih sedang ini di dalam surah An-Nisa, dan kita masih berada pada ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang kepentingan amanah dan keadilan, iaitu ayat 58 daripada surah An-Nisa. Dan pada minggu yang lepas kita membicarakan apa yang dimaksudkan dengan amanah. Dan amanah ini adalah satu perkara yang mengandungi makna yang besar. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kita melaksanakan amanah, maksudnya Allah memerintahkan kita untuk kita melaksanakan tanggungjawab dan kewajipan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada perkara yang penting bagi seorang Muslim adalah dia mesti pertama sekali mengenal apakah kewajipannya, apakah tanggungjawabnya, supaya dia dapat melaksanakannya. Tapi kalau dia tidak memahami apa kewajipannya dan apa tanggungjawabnya, dia tidak akan melaksanakannya kalau sekiranya dia tidak mengetahui. Dan kalau sekiranya dia tidak melaksanakannya, maka dia akan terjebak dirinya dalam dosa. Kalau sekiranya seseorang itu tidak melaksanakan tanggungjawabnya terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menanggung dosa. Kalau sekiranya seseorang itu dia tidak melaksanakan tanggungjawabnya sebagai seorang bapa, maka dia akan menanggung dosa. Kalau dia tidak melakukan tanggungjawabnya sebagai seorang ibu, dia akan menanggung dosa. Dan begitu bagi tiap-tiap manusia, seperti mana Nabi SAW mengatakan, ada tanggungjawab masing-masing. Seorang anak juga ada tanggungjawab atas ibu bapa ada tanggungjawab atas anak-anak. Pelajar ada tanggungjawab atas pelajarannya, yang mengajar juga ada tanggungjawab ini atas pengajarannya, dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat kehidupan manusia ini, dia tidak boleh lari daripada tanggungjawab dan kewajipan. Dia tidak boleh lari daripada tanggungjawab dengan kewajipan. Maka pertama sekali diwajibkan dia mengetahui apakah tanggungjawabnya, apakah kewajipannya. Perkara yang kedua adalah bagaimana dia nak melaksanakannya. Bagaimana dia nak melaksanakannya dengan terbaik, supaya dia mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah perkara yang pertama kita membicarakan pada minggu yang lepas. Perkara yang kedua, kita membicarakan tentang keadilan. Jadi yang pertama adalah amanah. Yang kedua adalah keadilan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia apabila mereka menjalani hukuman, maka segala hukuman mesti berasaskan dengan
dengan keadilan. Kalau sekiranya kita berada di sebuah negara yang mana hukumannya dilaksanakan dengan keadilan, maka ini akan menyebabkan wujudnya keamanan. Ini akan menyebabkan wujudnya keamanan. Dan apabila manusia mendapatkan keamanan, maka manusia dapat menjalankan kehidupannya seharian. Jadi itu sebab ini dalam Islam, mengasaskan keamanan ini adalah perkara yang sangat penting sekali. Sebab kalau tidak ada keamanan, manusia tidak dapat menjalankan kehidupannya. Itu sebab kita lihat negeri-negeri yang berperang ini, apa jadi? Orang nak keluar pergi pasar pun, nak keluar pagi-pagi pergi pasar pun tak jadi. Betul ke tidak? Kalau sekiranya keadaannya peperangan, manusia kalau hidup dalam ketakutan, maka dia tidak dapat menjalankan amanahnya. Dia tidak menjalankan dapat jalankan tanggungjawabnya. Jadi ini adalah dua perkara yang mana Allah sebut dalam ayat 58 daripada surah An-Nisa. Firman Allah Subhanahu wa taala, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Maka Allah yang ini dia mengkhatamkan ayat ini dengan mengatakan innallaha kana sami'an basira. Yani Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Allah Maha mendengar apa saja yang kamu membicarakan. Allah Maha dengar apa saja yang kamu membicarakan, walaupun kamu membicarakan dalam hati kamu. Allah Subhanahu wa taala mendengarnya. Dan Allah Subhanahu wa taala melihat segala perbuatan kita. Yani manusia tidak boleh lari daripada penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita pergi kepada ayat ini yang seterusnya, yaitu ayat 59 daripada surah An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Firman Allah Subhanahu wa taala, wahai mereka-mereka yang beriman, athi'ullaha wa athi'ur rasul. Yani taatilah Allah Subhanahu wa taala dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu Allah mengatakan wa ulil amri minkum. Dan taatilah pemimpin-pemimpin kamu. Nanti kita akan bicarakan ini tentang perkara ini. Tapi pertama sekali, kewajipan ini bagi tiap-tiap ini orang Muslim, bagi tiap-tiap Muslim adalah taat ini kepada Allah dan taat ini kepada Rasul. Dan ketaatan kepada Allah ini dia sama dengan ketaatan kepada Rasul. Maksudnya apabila seseorang itu taat kepada Rasul, maka dia sebenarnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Dalam ayat yang lain Allah mengatakan man ata'a ar-rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah. Apa sebabnya? Sebabnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam dia mendapatkan wahyu daripada Allah. Maka segala perbuatan dan percakapan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu daripada Allah. Jadi apabila kita taat kepada Rasul, maksudnya kita taat kepada Allah. Jadi apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi dan Rasul semualah maksum. Maksum ini maksudnya dijaga daripada maksiat. Mustahil seorang Nabi melakukan maksiat. Ialah perkara mustahil. Maka kita diperintahkan untuk mengikuti para Nabi dan Rasul. Sebab ini segala percakapan mereka dan perbuatan mereka, hatta diam mereka juga adalah wahyu daripada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk yang mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu Allah Subhanahu wa ta'ala membicarakan tentang ulil amri. Apa yang perlu kita faham adalah taat ini kepada Allah dan Rasul ini dia adalah yang asas. Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia adalah asas. Selepas itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk kita taat ini kepada seorang yakni khalifah ataupun pemimpin Islam. Jadi untuk kita mudah nak faham ini masalah ini, kita lihat pada zaman Khulafa' Rashidin. Setelah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka datang Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an menjadi khalifah. Jadi umat Islam daripada dulu, daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada khalifah. Betul ke tidak? Siapakah ini yang dimaksudkan dengan khalifah? Khalifah ini dia adalah seorang yang mengganti Nabi. Maksudnya dalam pentadbiran. Dalam pentadbiran ini umat Islam, dia mentadbir. Jadi setelah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka umat Islam memahami perkara ini, kepentingan perkara ini. Maka mereka melantik Abu Bakar radhiyallahu an menjadi khalifah. Ini yang kita maksudkan dengan ulul amri. Ulul amri, iaitu seorang yang menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Dia bukan Nabi, tetapi dia menjalankan perintah Allah dan perintah Nabi. Ini yang dimaksudkan dengan ulul amri. Jadi perkataan ulul amri ini pun kita jangan salah tafsir. Tak boleh mengatakan fulan bin fulan sebarang ini ulul amri. Jadi ulul amri dia adalah seorang yang menjalankan perintah Allah dan perintah Rasul. Jadi maksudnya dia menggantikan. Dia adalah seperti khalifah. Jadi kita lihat Khulafa' Rashidin selepas Abu Bakar datang Sayyidina Umar Al-Khattab. Wafat Sayyidina Umar Al-Khattab, maka mereka melantik Sayyidina Uthman bin Affan. Wafat dari Sayyidina Uthman bin Affan, mereka melantik Sayyidina Ali bin Abi Talib. Wafat Sayyidina Ali bin Abi Talib, siapa jadi khalifah? Para jemaah ada tahu sejarah ini dengan baik? Selepas wafatnya Sayyidina Ali bin Abi Talib, apa jadi? Sayyidina Ali bin Abi Talib ini dia dibunuh, betul ke tidak? Sayyidina Ali bin Abi Talib ini dia dibunuh pada bulan Ramadan. Dikatakan pada malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Maka dia dibunuh ini oleh Khawarij. Jadi Khawarij ini tak tahu apa dah jadi dengan pemikiran mereka orang seperti ini. Dia plan nak bunuh pada 17 Ramadan. 17 ini Ramadan ataupun 23 Ramadan, saya tak ingat. Jadi Khawarij hantar dua assassin. Satu bunuh Sayyidina Ali bin Abi Talib, lagi satu bunuh tiga afwan. Satu di Kufah bunuh Sayyidina Ali bin Abi Talib, lagi satu di Fustat bunuh Amr bin As, yakni sahabat Nabi SAW, yakni yang di Mesir. Lagi satu di Syam. Siapa yang di Syam? Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi mereka punya plan adalah tiga-tiga bunuh pada time solat, pada malam yang sama. Jadi pembunuhan itu mesti serentak. Jadi yang di Kufah ini kebetulan Sayyidina Ali jadi imam. Sayyidina Ali bin Abi Talib jadi imam. Imam ini salat tarawih. Dan dia dibunuh pada waktu fajar. Dia dibunuh di Kufah. Tetapi Muawiyah bin Abi Sufyan ini di Syam, dia kebetulan tak jadi imam hari itu.
Allah berkuasa. Selamat. Yang dibunuh pula orang lain yang jadi imam. Amr bin As sakit pada hari itu, tidak jadi imam. Mereka bunuh seorang sahabat Nabi SAW nama Kharijah, yakni di Mesir. Sehingga ada pepatah dalam bahasa Arab ini mengatakan yuridu amran faqatala Kharijah, yakni dia nak bunuh Amr tapi terbunuh Kharijah. Sebab ini kebetulan Amr bin As tidak menjadi imam. Dari siapa yang dibunuh? Yang dibunuh ini Sayyidina Ali bin Abi Talib. Jadi apabila Sayyidina Ali bin Abi Talib ini dibunuh, ada masalah. Sebab cuba bayangkan, khalifah dibunuh, presiden dibunuh. Mereka nak tahu siapa yang membunuh dan kenapa dia membunuh, dan selepas itu siapa yang nak menggantikan dia dan sebagainya. Maka bermula masalah sedikitlah. Jadi siapa yang jadi khalifah sebab Sayyidina Ali? Ini soalan saya. Siapa tahu? Ada siapa tahu? Ini sejarah yang penting, ya. Sayyidina Husain? Tidak. Yang jadi khalifah adalah Sayyidina Hasan bin Ali. Tapi tak lama. Sebab Sayyidina Hasan bin Ali, apabila dia jadi khalifah, Muawiyah di Syam bin Abi Sufyan tidak mau memberikan baiatnya. Dan dia mengatakan sepatutnya aku jadi khalifah. Muawiyah bin Sufyan, yakni di mana? Di Syam. Syam ini maksudnya di mana? Syam ini di Syria. Jadi selepas itu hampir berlaku peperangan di antara Sayyidina Hasan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan di sini ada hadis Nabi SAW. Nabi SAW ini apabila lihat kepada Sayyidina Hasan bila dia masih kecil, Nabi mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati anak aku ini, Hasan. Dia menjadi sebab keamanan apabila dua tentera Islam yang besar sedang berperang. Tahu apa yang dilakukan oleh Sayyidina Hasan? Yani apabila mereka hampir dalam peperangan, dalam medan pertempuran, sebelum ini berperang, dia datang kepada Muawiyah dan dia mengatakan, engkau ambillah ni khilafah, aku tak mau jadi. Boleh faham insyaAllah? Yani dia yang asalnya khalifah, tetapi dia memberikan kepada Muawiyah kesemuanya. Maksudnya dia memberikan segala-galanya. Dan selepas itu dia menjalankan kehidupannya sebagai seorang biasa. Ini yang berlaku kepada Sayyidina Hasan. Itu pun dibunuh juga selepas itu. Kesian ahli keluarga Nabi SAW menghadapi banyak masalah pada ketika itu. Dan selepas itu kita tahu selepas wafatnya Muawiyah, baru Sayyidina Hasan punya kisah yang berlaku. Apabila anaknya Yazid nak menjadi khalifah. Jadi Sayyidina Husain, ada sebahagian orang di Iraq nak memberikan baiat kepada dia. Yazid dapat tahu. Akhirnya berlaku peperangan di Karbala yang menyebabkan lebih ramai ahli keluarga Nabi SAW yang dibunuh. Tetapi itu pun kita lihat pada zaman dahulu ada khalifah. Sayyidina Hasan tidak menjadi khalifah, tapi Muawiyah menjadi khalifah. Maka selepas ini Muawiyah datang anak ni Yazid. Yazid ini tidak lama. Selepas itu datang apa yang dikenali sebagai Bani Umayyah. Abdul Malik ibn Marwan, Marwan ibn Hakam, mereka menjadi khalifah. Jadi kita lihat pada tiap-tiap zaman ada orang yang mengambil pos ini. Tetapi ulama kita mengatakan Khulafa Rashidin hanya yang 5, iaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan. Dan selepas itu, lepas 50-60 tahun, datang seorang tabi'in daripada keluarga Bani Umayyah,
yang ulama kita menganggapnya Khulafa Rashidin yang ke-6. Namanya adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Jadi ini adalah homework kepada jemaah sekalian. Pernah dengar Sayyidina Umar bin Abdul Aziz? Baca tentangnya. Ini adalah homework ya. Siapa yang Sayyidina Umar, orang yang penting ya, kita nak kena sikit lebih kurang kita nak kena baca tentangnya. Dia pun dibunuh juga. Orang zuhud, baik. Tetapi akhirnya ini apa jadi? Mereka membunuhnya sebab terlalu baik. Dia sehingga kan ini dikisahkan dia apabila candle lilin. Dia nak pakai lilin Baitul Mal pun dia takut. Lilin. Dia tidur dalam gelap gelita. Yakni kalau kita lihat ini kepada keadaannya, yakni seorang yang hidup penuh dengan kezuhudan. Ini Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Ada seorang ulama yang mimpi Nabi SAW. Ini saya ceritakan sikit ya. Ada seorang ini dia pengsan selama 10 hari. Dia pengsan yang ini selama 10 hari. Dan salah satu daripada hari dia mimpi Nabi SAW. Ini apabila dia sedar dikisahkan. Dia mengatakan, aku lihat dalam mimpi aku sedang berada di masjid Nabi SAW. Dia masuk dalam masjid. Dan dia masuk kepada kawasan Rawdah. Dan dia lihat Nabi SAW sedang duduk dengan beberapa sahabatnya. Dan dia lihat di sebelah kanannya adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sebelah kirinya adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan dia lihat di hadapan Nabi SAW Umar bin Abdul Aziz. Di hadapan Nabi SAW adalah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Maka dia bertanya, dia mengatakan, bagaimana Sayyidina Bakar ini di sebelah kanan, Sayyidina Umar ini di sebelah kiri, bagaimana Umar bin Abdul Aziz yang datang ini beberapa tahun tidak jumpa Nabi SAW berada ini di hadapan Nabi SAW? Maka dikatakan kepadanya, Abu Bakar radhiyallahu an dan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, mereka tinggal dalam zaman yang mana manusia mentaati mereka. Tetapi Umar bin Abdul Aziz ini tinggal dalam zaman yang mana manusia tidak mentaatinya. Yakni dia hidup ini dalam keadaan apabila berlaku ini kekecohan ini dalam umat Islam, dan dia nak menegakkan keadilan dalam keadaan seperti itu sehingga menyebabkan dia pun dibunuh. Ala kulli hal, ini adalah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Dikatakan dia adalah Khulafa Rashidin yang ke-6. Akan datang ini lagi Khulafa Rashidin. Khulafa Rashidin belum habis lagi. Siapa yang akan datang? Nabi SAW sebut akan datang yang ini satu orang, namanya seperti namaku. Dia belum keluar lagi. Namanya seperti namaku. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikannya sebab menegakkan keadilan apabila manusia hidup dalam kezaliman. Dan dia akan menjalankan dakwah dan akan menghidupkan khilafah. Siapa orang ini? Siapa? Imam Al-Mahdi. Betul ke tidak? Al-Imam Al-Mahdi ini belum keluar lagi. Tetapi Nabi SAW dalam beberapa hadis yang mengatakan akan yang ini keluar seorang daripada keturunanku. Dia daripada keturunan Nabi SAW. Namanya adalah seperti namaku. Namanya adalah seperti yang ini namaku. Dalam sebuah riwayat yang lain Nabi mengatakan dia akan dilahirkan di sebuah kampung di Yaman. Nama kampung tersebut Al-Qara. Dan dia akan tinggal yang ini di Madinah. Dan sifat-sifat yang ada padanya disebutkan juga yang ini dalam beberapa yang ini riwayat. Selepas itu akan keluar lagi satu Khulafa Rashidin. Siapa dia?
selepas Al-Imam Al-Mahdi. Ada lagi, belum habis lagi Khulafa Rashidin. Siapakah orang tersebut? Nabi Isa AS. Nabi Isa AS ini akan datang ini selepas Al-Imamul Mahdi. Maka selepas Al-Imamul Mahdi yang menjadi khalifah adalah Nabi Isa AS. Jadi Masya Allah, yang ini apa yang akan datang ini kita lihat perkara-perkara yang besar ini yang akan berlaku. Jadi sebab saya menerangkan tentang khilafah, tentang khalifah, tentang khulafa Rashidin, ini yang kita maksudkan dengan ulul amri. Tetapi bukan maksudnya mereka saja ulul amri, tapi ini adalah misal. Jadi siapakah yang dimaksudkan dengan ulul amri? Ulul amri adalah pemimpin yang menjalankan hukuman Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita menamakan ulul amri. Tetapi kalau satu orang yang misalan dia tidak menjalankan perintah Allah dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, adakah ini ulul amri? Soal. Boleh faham insya-Allah ya? Kalau satu orang itu yang misalan dia tidak menjalankan perintah Allah dan perintah Rasul, boleh tak kita menamakan ini ulul amri? Tidak boleh. Sebab ulul amri ini dia berkait dengan seperti mana kita lihat ayat ini. Allah mengatakan atiullaha wa atiur rasul. Taatilah yakni Allah Subhanahu wa taala dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ulil amri minkum. yakni dan pemimpin-pemimpin kamu yang mereka mentaati Allah dan Rasul. Ini cara kita faham ayat ini. Jadi maksudnya ulul amri ini mesti seseorang yang dia mentaati Allah dan Rasul dalam pemerintahannya. Baru kita mengatakan diwajibkan bagi orang Islam untuk mentaatinya. Mentaati siapa? Mentaati yang ulul amri, sebab mentaatinya adalah sama seperti mentaati Allah dan Rasulnya, sebab dia mentaati Allah dan Rasul. Boleh faham insya-Allah ya? Jadi ini juga hari ini kita nak kena memahaminya dengan baik, sebab kita hidup dalam zaman orang pun keliru tentang perkara ini, ulul amri. Jadi tak mudah satu orang nak mengatakan kita ini ulul amri. Dia bukan perkara yang ini yang mudah. Jadi ulul amri yang dimaksudkan adalah mereka yang menegakkan hukum Allah SWT. Kalau orang yang ini dia bercanggah dengan hukum Allah, ini sekali-kali tidak boleh menjadi yakni ulul amri. Taib. Sekarang ini kita lihat pada yang seterusnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Yani apabila kamu berbeza pendapat. Sebab bila membicarakan tentang ulul amri akan berlaku khilaf. Kenapa? Sebab ulul amri ini mereka bukan nabi. Mereka bukan manusia yang mendapat wahyu. Jadi mereka akan rujuk kepada ulama untuk melakukan ijtihad. Ini ulama yang mengeluarkan hukum kan? Ulama yang dilihat ini kepada Al-Quran, lihat kepada sunnah. Selepas itu mereka mengeluarkan hukum ahkam. Dan kadang-kala ada berlaku perbezaan. Berlaku yang ini perbezaan. Ada ulama mengatakan A, ada ulama mengatakan, ada ulama yang mengatakan B. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau sekiranya berlaku yang ini perbezaan. Apabila yang ini berlaku perbezaan. Ini yang dimaksudkan bila Allah mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in. Apabila yang ini berlaku yang ini perbezaan, hendaklah kamu kembalikannya kepada Allah dan Rasulnya, iaitu kembali kepada Al-Quranul Karim dengan sunnah Nabi SAW, dan lihat manakah dalilnya yang lebih kuat. Jadi biasanya ulama kita bila berlaku perbezaan, mereka akan melakukan apa yang dikenali sebagai tarjih. Tarjih ini maksudnya dia lihat kepada dalil yang pertama, dalil yang kedua, mana lebih kuat.
Dalil yang pertama yang ini misalan yang ini menggunakan hadis mutawatir ataupun hadis yang kuat misalan. Dalil yang kedua misalan menggunakan ini hadis yang tak begitu kuat. Jadi kita kedepankan dalil yang pertama daripada dalil yang kedua. Kalau kita ada percanggahan di antara Al-Quran dengan hadis, kita kedepankan Al-Quranul Karim sebagai misal. Kalau kita ada percanggahan yang ini di antara Al-Quran dengan qiyas, kita kembalikan kepada Al-Quran. Ini adalah bahas dalam ilmu ushul fiqh. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan apabila yang ini kamu berlaku yang ini perbezaan, hendaklah kamu kembali kepada Allah dan Rasulnya, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kamu ada iman kepada Allah dan hari akhirat. Apa yang berlaku pada hari ini, zaman yang kita tinggal hari ini? Pertama sekali, tadi kita membicarakan tentang khilafah kan? Hari ini kita tidak ada khalifah. Betul ke tidak? Semua setuju ya? Kita tidak ada umat Islam hari ini. Maksudnya umat Islam satu dunia sekarang. Ada khalifah ke tidak ada khalifah? Tidak ada. Sudah berapa lama? Tadi kita mengatakan Khulafa Rashidin sampai Sayyidina Hasan bin Ali, selepas itu datang Muawiyah bin Abi Sufyan, dan selepas itu datang Banu Umayyah, anak-anak dia dan dia punya ahli keluarga daripada Bani Umayyah. Selepas itu kerajaan Umayyah jatuh, datang yang ini Abbasiyah. Kerajaan Abbasiyah. Abbasiyah pula yakni beratus tahun. Sampai Mongol masuk Baghdad. Mongol hancurkan Baghdad. Itu adalah akhir kerajaan Abbasiyah. Lepas itu datang yakni Ayyubiyah. Sebelum itu Ayyubiyah. Selepas itu datang Mamalik. Selepas itu baru datang Osmaniyah. Jadi daripada Umayyah pergi Abbasiyah. Lepas itu Ayyubiyah, yakni datang Salahuddin Ayyubi. Lepas itu Mamalik. Lepas itu Osmaniyah, Ottoman Empire. Dah dengar ya, Ottoman Turki. Akhir sekali. Dan dia jatuh Khilafah Islamiyah, kerajaan Osmaniyah jatuh tahun berapa? Itu dia. Dapat tak? Terus tu bunyi. Ini lain macam sikit ya. Maksudnya perkara ini penting. Jadi bila sebut dia ada sesuatu yang dari tahun berapa? Tahun berapa ini kerajaan Osmaniyah? Ini juga homework bagi hajar-hajar sekalian. Jadi nampaknya tak lama lagi kita nak kena ada test. Ya. Tapi sebelum itu bagus juga kalau kita ada test ya. Kita di pengajar hujung minggu kita ada exam. Jadi kita ada exam tiap 6 bulan exam. Satu. Itulah. Takut exam kosong gitu ya. Tak ada orang yang hadir pula. Jadi tahun berapa? Tahun berapa yang ini jatuh kerajaan Islamiyah? Okey, kita tulis ini. Boleh semua tulis? 3 Mac. Ini kita hafal macam hafal Fatihah. 3 Mac 1924. 1924. Kita sekarang pada tahun 2021. Jadi lagi berapa tahun sampai 100 tahun? Lagi 3 tahun. Lagi 3 tahun. Maksudnya lagi 3 tahun genap 100 tahun jatuhnya ini khilafah Islamiyah yang terakhir. Jadi selama 100 tahun kita hidup dalam zaman yang mana umat Islam tidak ada kepimpinan. Tidak ada kepimpinan. Dan ini tidak pernah berlaku dalam sejarah Islam. Jadi daripada Nabi SAW sampai 1924 tidak pernah berlaku umat Islam tidak ada khalifah. Tidak pernah. Walaupun dalam peperangan salib ada khalifah. Peperangan salib, Mongol masuk Baghdad. Tadi kita mengatakan dia bunuh khalifah di Baghdad. Hari ini dia bunuh, besok ini dah dapat khalifah. Hari ini dia bunuh khalifah ini di Baghdad, besok dah keluar khalifah yang baru. Tetapi 1924
Khalifah yang dihalau daripada Istanbul terus tidak kembali. Tidak kembali. Jadi umat Islam tidak ada kepimpinan. Itu sebab umat Islam hidup dalam kocak-kacir. Umat Islam dalam segi ekonomi kocak-kacir, dalam segi hukum makam Islam dan implement hukum makam Islam kocak-kacir. Semua kocak-kacir. Umat Islam tidak bersatu, berpecah belah. Bahkan membunuh antara satu dengan yang lain. Kita lihat apa berlaku di Yaman sekarang. Kesian. Baru semalam ini, na'udzubillah min zalik, kena bom. Yang bom siapa? Orang Islam sikit yang pergi bom. Dalam negeri miskin, berjuta-juta orang yang dalam kelaparan, itu pun kena juga. Keadaan mereka sangat dahsyat sekali. Jadi ini adalah keadaan yang umat Islam, keadaan yang sangat teruk. Jadi ini adalah daripada sejarah yang kita harus memahaminya. Sekarang ini kita kembali, ini Allah mengatakan in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Yani kamu kembali kepada Allah dan kamu kembali kepada Rasul kalau kamu beriman kepada Allah. Hari ini umat Islam ada kembali kepada Allah dan kembali kepada Rasul ke tidak? Yani Allah mengatakan apa sahaja urusan kamu, maka hendaklah kamu kembali kepada hukum Allah. Hari ini kita lihat ini umat Islam, bila kita mengatakan ini kembali kepada hukum Allah, ramai orang ini yang tak ada confident. Betul ke tidak? Sebab ini kita pun tak tahu ini apa hukum Allah. Macam mana kita nak kembali ini kepada hukum Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita tidak mengetahui? Kita melakukan jual beli dan hukum ahkam yang bersangkut paut dengan jual beli dan bisnes dan sebagainya. Kita lihat ramai orang yang melakukan bisnes, mereka tidak memahami ini hukum jual beli dalam Islam. Dan apabila ditanya, mereka mengatakan kita pun tak tahu sebab segala-galanya sekarang yang jual beli semua yang ni ikut yang ni kepada hukum barat. Betul ke tidak? Dalam segi ekonomi, dalam segi kewangan, dalam segi rumah tangga, bagaimana nak tarbiyah anak-anak, semua yang ni kita ikut yang ni kepada apa yang dibawa yang ni oleh barat. Jadi umat Islam, ramai orang Islam yang ni dia hilang keyakinan dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah zaman yang kita hidup ini hari ini. Sebab itulah kita mengatakan keadaan ini umat Islam kocak-kacir. Daripada sebabnya adalah tidak ada kepimpinan. Tidak ada kepimpinan yang ini Islam yang tulen. Itu sebab ini kita berada di apa yang kita sedang berada hari ini. Jadi itu sebab kita nak kena faham keadaan kita dengan baik. Masya Allah baru 11.40 ya. Saya macam rasa macam dah lama gitu. Sekali rupanya saya ingat kira dah boleh habis. Masih ada masa lagi. Masya Allah. Sekarang ini kita pergi kepada yang seterusnya. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Allah mengatakan itu adalah lebih baik bagi kamu. Apa yang lebih baik bagi kamu? Apabila kamu kembali kepada Allah dan Rasul. Sebab kita orang Islam, kita apabila kita mengatakan orang Islam menyerah diri kepada Allah. Orang Islam, kita diperintahkan dalam Islam untuk kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksudnya? Maksudnya kita menyerahkan diri, maksudnya kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam menjalani kehidupan kita. Jadi kita menjadikan perintah Allah sebagai landasan dan SOP. Yani SOP kehidupan kita berdasarkan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah jalan yang membawa kepada kejayaan. Jalan yang membawa kepada kejayaan. Tetapi apabila orang Islam dia tidak ada keyakinan kepada SOP ini dan dia ikut kepada jalan selain daripada apa yang ditunjuk oleh Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan kesesatan. Jadi itu sebab kita dalam Islam, kita sentiasa diingatkan kepentingan untuk kita mematuhi perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab kita nak kena belajar agama ini dengan baik.
kita nak kena belajar bagaimana kita dapat mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita seharian. Kita sebagai misalan suri rumah, bagaimana kita nak menjalankan tanggungjawab dan perintah-perintah Allah dalam keadaan kita di rumah, dan apabila kita keluar daripada rumah kita, dan apabila kita tarbiyah anak-anak kita, dan apabila kita melaksanakan ibadat kita, dan apabila kita melaksanakan jual beli kita, dan apabila kita bergaul dengan orang lain, sama ada dengan ahli keluarga kita ataupun selain daripada ahli keluarga kita, maka kita sentiasa kembali kepada landasan Islam. Maka ini Allah mengatakan itu lebih baik bagi kamu, sebab ini yang akan membawa kita kepada kejayaan. Jadi umat Islam, kita menyerah diri kepada Allah. Ini yang kita maksudkan, menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam yakni menjalankan hukum ahkam Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita, insya-Allah. Jadi di sini Allah mengatakan itu adalah lebih baik bagi kamu, sebab kamu akan mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kamu akan mendapatkan pahala di dunia dan pahala di akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala akan membukakan bagi kita jalan dan akan memberikan kepada kita barakah dalam kehidupan dunia, dan Allah akan memberikan keselamatan yang ini keselamatan di akhirat. Jadi orang yang betul-betul Islam adalah orang yang memahami bahwasanya kehidupannya kesemuanya berkait dengan hukum agama Islam. Tidak ada pengecualian. Tidak ada pengecualian, sebab yang ini segala-galanya Allah telah menerangkan. Dan Allah mengatakan zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itu adalah lebih baik yang bagi kamu, dan itu merupakan sesuatu perkara yang merupakan sebaik-baik keterangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu. Jadi ini adalah landasan kehidupan kita. Memandangkan kita ada masa lagi, kita akan meneruskan kepada ayat yang seterusnya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, alam tara ilal ladina yazumuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu asy-syaitanu an yudillahum dalalan ba'ida. Yani ayat yang seterusnya membicarakan tentang melaksanakan hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia berkait dengan ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya Allah memerintahkan kita untuk mentaatinya dan mentaati Rasulnya. Selepas itu Allah Subhanahu Wa Taala membicarakan tentang segolongan manusia yang tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak menghukumkan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi mereka pada zahirnya mereka mengatakan kami beriman, tetapi mereka tidak mengamal. Mereka tidak beramal dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah mengatakan, tidakkah kamu melihat ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ini segolongan yazumuna annahum amanu tentang ini segolongan manusia yang mereka mengatakan yang mereka nak melaksanakan, yang mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quranul Karim. Dan juga mereka mengatakan kami beriman dengan apa yang diturunkan sebelum kamu, iaitu daripada kitab Taurat ini dan Injil. Tetapi pada hakikatnya apa Allah mengatakan, wa yuriduna an yatahakamu ila taghut. Pada hakikatnya mereka mahu melaksanakan hukuman bukan didasarkan dengan perintah Allah dan perintah Rasul, tetapi mereka mahu melaksanakan perintah-perintah tersebut ataupun hukuman-hukuman tersebut
berdasarkan yang ini dengan Taghut. Taghut ini seperti mana kita mengatakan, dia adalah salah satu daripada nama syaitan. Tetapi sebahagian ahli tafsir ini mengatakan Taghut ini di sini, kadang-kadang perkataan Taghut ini boleh dimaknakan dengan manusia, yakni manusia yang fasik, manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, manusia-manusia yakni yang tidak melaksanakan perintah Allah, bahkan mereka terjebak dalam maksiat dan kekufuran. Jadi di sini Allah mengatakan sebahagian dari manusia mereka mendakwa mereka beriman, tetapi sebenarnya mereka beriman kepada Taghut. Mereka yang ini beriman yang ini kepada golongan-golongan yang kufur yang ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berkenaan dengan ayat ini ada sababun nuzul, seperti mana yang ini disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu an, yang dimaksudkan dengan Taghut di sini adalah Ka'ab ibn Ashraf. Ka'ab ibn Ashraf ini dia adalah ketua Yahudi. Ketua yakni Yahudi. Jadi kisahnya adalah sebahagian ini orang Yahudi yang ini dia mengatakan, kami nak menjalankan hukuman berdasarkan dengan Quran, dengan Taurat, dengan Injil, tetapi yang ini mereka akhirnya tidak melaksanakannya. Mereka melaksanakan ikut yang ini kepada apa yang disebutkan oleh ketua mereka, iaitu Ka'ab bin Ashraf, yang membawa mereka kepada kekufuran, yang membawa ini mereka ini kepada yang ini kekufuran. Jadi apa yang kita faham daripada ayat ini secara umum, ya? Secara umum Allah Subhanahu Wa Taala mengancam manusia-manusia yang menjalankan hukuman selain daripada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita bandingkan ini hukuman Allah, apa yang dimaksudkan hukuman Allah? yakni apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat ini misalan dalam Al-Quranul Karim. Segala yakni hukum ahkam dalam Al-Quran merangkumi kehidupan manusia. Kita dalam Islam misalan kita ada hukum ahkam yang bersangkut paut dengan ibadah, hukum ahkam yang bersangkut paut dengan muamalah, dan hukum ahkam yang bersangkut paut dengan jinayat. Ini juga saya membicarakan minggu lepas, ya. Jadi misalan kita ada hukum ahkam jinayat sebagai misal, ya. Kita ada hukum ahkam mencuri, hukuman mencuri, apa lagi? Hukuman zina, hukuman minum arak misalan. Tapi hari ini kita ada lihat tak hukuman seperti ini? Sudah tidak ada lagi, betul ke tidak? Satu dunia, hatta di negeri Islam, ada tak kita pernah dengar hukuman Islam? Hukuman Islam dijalankan, guna, ya? Adakah betul mereka melaksanakan, ya? Jadi kita lihat ini hukuman Islam pada satu ketika dahulu, beberapa tahun yang lalu, satu dunia ini tidak ada negeri Islam yang menjalankan. Tidak ada negeri Islam yang menjalankan. Cuma baru-baru ini yang ini ada satu dua yang ini mungkin. Tapi ini seperti mana yang ini kita mengatakan, semenjak jatuhnya khilafah pada tahun yang 1924, segala-galanya kita lihat dalam keadaan umat Islam mereka dalam keadaan yang ini kocak-kacir. Sebab negeri-negeri Islam semua berpecah selepas jatuhnya khilafah. Dulu yang ini sebagai misal, negeri Syam, iaitu Jordan, Syria, semua satu negeri. Dan orang yang ini pergi ke haji yang ini tanpa menggunakan pasport. Sebab ini umat Islam ini mereka dikirakan sebagai satu negara di bawah yang ini khilafah. Tetapi apabila jatuhnya khilafah, maka semua yang ini berpecah. Dan juga yang ini mereka mengamalkan yang ini hukum ahkam yang bersangkut paut dengan sekular. Hukum ahkam yang ini sekular. Kita bila balik ini kepada ayat ini, Allah sedang membicarakan tentang menjalankan hukum ahkam. Jadi apabila kita lihat ini kepada zaman yang kita tinggal, tak semua yang ini hukum ahkam yang dapat dijalankan. Kita misalan, kalau kita di Singapura sebagai misal, kita menjalankan hukum ahkam ibadah, ini tidak ada masalah. Kita dapat melakukan solat kita 5 waktu, kita dapat puasa pada bulan Ramadan, kita dapat mengeluarkan zakat, betul ke tidak? Selepas itu kita ada mahkamah syariah.
Tapi mahkamah syariah dia hanya bagi apa? Bagi perkahwinan. Betul ke tidak? Satu orang ini apabila nak berkahwin ataupun apabila berlaku ini penceraian. Jadi kita ada satu mahkamah yang khusus bab perkahwinan. Perkahwinan saja. Yang ni maksudnya, yang ni siapa nak kahwin, siapa nak cerai. Itu yang dimaksudkan ini dengan mahkamah syariah. Selepas itu kita ada berkenaan dengan masalah jual beli, itu semua sendiri. Itu semua tepuk dada tanya iman. Tepuk dada tanya iman. Satu orang yang misalnya dia melakukan jual beli dengan riba, muamalat dengan riba, tidak ada orang yang akan menghentikannya. Dia ada pilihan, sama ada nak riba ke tak nak riba. Dia ada pilihan yang sama ada nak melakukan transaksi yang diharamkan ataupun tidak. Begitu juga yang ini berkenaan yang ini dengan jinayah pula, kita tidak ada kuasa, sebab ini segala-galanya balik kepada kerajaan. Berkenaan dengan hukuman kriminal dan sebagainya. Jadi apa maksud saya sampaikan ini adalah kita sebagai orang Islam yang hidup pada zaman ini, kita harus faham bagaimana kita nak menjalankan hukum ahkam Allah Subhanahu Wa Taala terbaik. Yang ini maksudnya kita jaga diri kita dalam segi ibadah, dalam segi muamalat, kita cuba yang ini sedaya upaya untuk kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bagi urusan yang mana kita tidak ada kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan kita. Tetapi yang penting keazaman kita mesti ada. Keazaman untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan keseluruhannya, supaya kita termasuk dalam ayat tadi. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, yakni taala kamu kepada perintah Allah dan perintah Rasul. Walaupun yang ini kita tidak ada yang ini ulul amri, akan tetapi yang ini kita ada Allah yang ini, dan kita ada Allah dan Rasul. Jadi hari ini sentiasa kita mengatakan tepuk dada tanya iman, sebab semua yang ini individu hari ini. Kita satu hari kita akan kembali kepada Allah, dan Allah akan menanyakan kepada kita apa yang kita telah melakukan. Maka manusia yang berjaya adalah manusia yang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, walaupun yang di dalam keadaan yang dia berada keadaan yang sulit. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala Rahim, dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengasihani. Kita mengharapkan ini mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita dan Allah menyelamatkan kita daripada segala azab di dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah tidak menggolongkan kita di antara mereka-mereka yang beriman kepada taghut, seperti mana Allah mengatakan dalam ayat ini. Mereka sengaja tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan mereka ada pilihan. Tetapi mereka sengaja yakni tidak melakukan apa yang diperintahkan kepada perintah Allah, dan mereka terjebak dalam maksiat dan kekufuran. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. InsyaAllah ini kita berhenti di sini ya. Dan kita akan meneruskan pada minggu yang akan datang. Minggu yang akan datang kita akan kembali kepada ayat ini. Kita belum habis lagi ya, InsyaAllah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.